Ada satu hadis yang mereka guna. Kana Allah wa lam yakun syai' ma'ahu. Allah ada dulu. Kana ni dalam bahasa yalah, sebelum inilah kita kata dulu, sebelum ini past tense. Allah wujud tanpa ada satu pun yang wujud dengan dia. Ma'ahu dalam riwayat lain ghairuhu, selain dia. Dalam riwayat lain qablahu, sebelum dia. Okey. Tapi puak-puak ni dia tambah satu kenyataan lepas tu. Dia kata wa huwal an kama alaihi kan. Dan Allah sekarang ini sama seperti Allah pada waktu itu. Kalau dulu yang ada hanya dia, kalau sekarang ini dia tetap sama begitu, maksud dia yang ada hanya dia. Dulu yang ada hanya dia, sekarang juga yang ada hanya dia. Itu penambahan kepada hadis Nabi SAW. Nabi tak sebut benda tu. Dan kenyataan yang kedua itu sebenarnya menyanggahi kenyataan Rasulullah SAW. Nabi nak kata apa? Nabi nak kata dulu Allah ada sesuatu pun dengan Allah, atau bersama dengan Allah, atau selain Allah, ataupun sebelum Allah. Ni riwayat-riwayat berbeza, saya gabungkan sekali ya. Bila datang kenyataan yang kedua itu, dan sekarang ini Allah sama seperti Allah dulu. Maksud dia apa? Tak ada sesuatu pun yang bersama dengan Allah sekarang ni. So you dah menyanggah kenyataan pertama. Nabi nak beritahu kita, dulu tak ada yang bersama dengan Allah, sekarang ni ada makhluk. Betul tak? Ada makhluk. Kamu ada, Allah ada. Bila datang kenyataan kedua tu, dia sebenarnya menyanggah kenyataan Rasulullah SAW. Itu kenyataan tambahan golongan sufi. Yes. Itu jadi tiada yang lain lagi. Itu dia. Itu yang martabat 7 ni di dalam kerangka wahdatul wujud. Tak ada yang wujud kecuali Allah. Allah saja yang ada. Jelmaan-jelmaan ni adalah jelmaan-jelmaan dia juga, pancaran-pancaran dia juga, yang ada hanya dia. Sekejap. Tak faham tanya saya. So dia ni adalah satu sistem yang kita kata yang teratur lah. Dia bukan haphazard, dia bukan sembarang, dia bukan berkecah. Tak. Boleh explain kenapa ni, kenapa ada martabat, kenapa, apa kaitan dengan wahdatul wujud, apa kaitan dengan Nur Muhammad, apa kaitan dengan hakikat Muhammadiyah. Dia adalah satu falsafah yang penuh, yang kita kata bukan perfect lah. Dia ada satu falsafah yang cukup sifat. Ya, dia bukan dimasuk-masukkan sikit-sikit lepas tu campur benda lain, tak. Dia diambil wholesale sebenarnya, cuma ditukar namanya. Dia ambil wholesale tapi ditukar namanya. Rebranding. Ya, they call it rebranding. Ya. So kalau betul kan saya salah faham, tapi saya diajar yang tiada yang lain selain dia. Yang menegur kita tu adalah dia juga. Dikatakan saya kan. Betul. Yang berkata-kata tu adalah Allah juga, yang saya belajar dulu. Yeah. So bila macam tu, kenapa golongan-golongan ni tidak menganggap ustaz yang sedang menegur dia orang tu Allah juga? Berarti dia orang kena betulkan je balik dia orang tu kan. Kenapa dia orang tak sampai? Okey. Hujah ni boleh ditujukan kepada geng lepat. Okey. Yang satu dalam yang ramai dalam yang satu. Siapa yang biasa dengar dia merepek, awak akan dengar kenyataan tu. Al-wahdah fil kathrah wal kathrah fil wahdah. Satu dalam yang ramai dalam yang satu. So dia kata, no. Ini semua Allah beri hidayah, Allah yang menyesatkan kan. Tapi bila nodros, maki, betul tak? Maki. Bila orang lain kata, biarlah, itu pilihan mereka, nampak? Itu pilihan mereka. Dia tak nampak Allah dulu. Dia memang ini adalah satu falsafah yang ada internal contradiction. It's self-contradictory. Tapi tak, maki habis. Segala jenis maki adalah khas untuk orang-orang macam nodros. Seolah-olah kita ni adalah makhluk yang paling jahat dalam dunia ni. Fir'aun dan Abu Jahal, inilah orang dia. And I'm happy to do that. Yeah. It's an honor. Yeah. Tapi sebenarnya siapa yang buat benda tu? Dia yang buat pada diri dia sendiri. Kalau siapa yang tengok awal-awal video kita, awal-awal comel dia, kita kritik kitab dia je. Betul tak? Kita kritik buku dia. Lepas tu dia yang start. Dia melenting. Kamilin. Kritik sikit je. Dia maki terus, nak ancam pukul. So, ni memang kita kata akhlak tak ada, ilmu tak ada, tasawuf tak ada, makrifat tak ada, apa pun tak ada. Abuk pun tak ada, kita kata. So, awak punya kritikan tu kena dengan orang-orang macam ni. Tapi orang-orang yang jenis ilmiah sikit, okay, yang baru-baru ni buat masih menang martabat 7 ni,
Dia orang tak maksudkan benda tu. Bagi dia orang masih memisahkan antara pencipta dengan makhluk. Okey? Walaupun semuanya adalah perbuatan Allah, semua wujud adalah wujud Allah, tetapi syariat mewajibkan kita untuk mengatakan yang salah adalah salah, yang betul adalah betul. Okay, walaupun pendirian tu sebenarnya bagi saya tak konsisten dan contradictory juga kalau kita ikut Ibn Arabi punya falsafah secara penuh, bahawa kamu boleh kata manusia ni Allah, kamu boleh kata manusia ni adalah manusia, dan kamu boleh kata manusia ni Allah dan manusia dalam masa yang sama, dan kamu juga boleh kata manusia ni bukan Allah dan bukan manusia dalam masa yang sama, bukan Allah dan bukan makhluk dalam masa yang sama. Okay? Ada 4 possibilities. You can say aina syi'ta, kaifa syi'ta, kau nak cakap. So dia punya pendirian ialah whatever lah. Okay, whatever. Sebenarnya dia pergi ke situ sebenarnya. Sebab apa? Yang wujud hanya Tuhan. Faham? Yang wujud hanya jelmaan Tuhan yang berbeza-beza. Kalau Abdul Karim Al-Jili dia kata setan tu pun adalah daripada diri Nabi SAW. Iblis itu adalah daripada diri Muhammad. Nafsu Muhammad. Kenapa pergi? Ini adalah martabat 40 Al-Jili. Dia kata Nabi, setan tu, iblis tu adalah dicipta dari diri Muhammad. Sebab Nur Muhammad. Dia bukan nur, diri Nabi. Sebab diri Nabi adalah segala-galanya. Ini alam ni, pancaran nur Nabi SAW. Tapi Nabi adalah pancaran nur Allah. So Tak. itu keluar iblis juga. Yes, keluar iblis juga. Nanti saya bacakan martabat ke-40. Okey. So saya tak nak cerita banyak. Dia ada 7 martabat kan. Cara bacaan dibagi sebagai ahadiyah, wahdah, wahidiyah. Lepas tu alam arwah. Alam arwah ni dah masuk makhluk lah. Ini dalam martabat 7 versi Melayu. Alam arwah. Lepas tu alam mithal. Lepas tu alam ajsam. Lepas tu alam insan. Okey. Alam insan ini dipanggil sebagai martabah jami'ah. Satu martabat yang merangkum semua martabat-martabat yang atas tu. Faham tak? Martabat insan adalah martabat yang merangkum semua sekali. Yang merangkum ahadiyah, wahdah, wahidiyah. Dia merangkum makam ketuhanan dan juga merangkum makam kemakhlukan pada insan, pada manusia. Dan manusia secara khusus dia adalah insan kamil lah. Insan kamil. Insan kamil yang Al-Jili kata boleh buat segala-galanya. Dia berkuasa atas segala sesuatu dan boleh menghidupkan, mematikan, ada kuasa kun fayakun, mengatur takdir dan sebagainya. Insan kamil. Itu bukan menuhankan ke? Menuhankan ke bukan tu saya tanya awak. Okey. Saya tanya fitrah awak. Awak fikir gitu sekali bila awak dengar? Okay, kita baca apa yang Abdul Karim Al-Jili kata tentang martabat yang terakhir. Dan martabat terakhirnya adalah martabat insan. Teruk kitab ni. Ingatkan saya, lepas ni saya nak bawa kalam Habib Alwi bin Tahir Al-Haddad. Sebab apa? Sebab Ustaz Iqbal Zain sampai kepada saya. Ustaz Iqbal Zain mengatakan dalam seminar Martabat 7 baru-baru ini bahawa tak boleh nak baca fatwa Habib Alwi bin Tahir Al-Haddad yang mengatakan bahawa kitab Fusul Hikam dan Futuhat Makiyah itu adalah sesat. Tak boleh baca fatwa tu saja. Sebab dia dakwa Habib Alwi bin Tahir Al-Haddad, iaitu Mufti Johor, dalam kitab dia yang lain memuji Ibn Arabi. Ni dakwaan siapa? Ustaz Iqbal Zain. Iaitu dakwaan yang palsu. Saya akan patahkan lepas ni. Cuba bayangkan. Itu kenyataan besar. Dia tak baca betul-betul. Dia tak periksa betul-betul Ustaz Iqbal. Dan anda sampaikan dalam sebuah seminar di depan ilmuwan. Itu adalah satu fakta yang menyeleweng dan menyimpang. Saya akan tunjukkan bukti lepas ni. Saya ada teks kitab tersebut. Uqudul kitab Uqud tu. Nanti saya akan bacakan. Apa sebenarnya dikatakan oleh Habib Alwi bin Tahir Al-Haddad? Kitab tu tak ada banyak versi. Tak. Kita bersama dengan dia, alhamdulillah. Sebelum saya baca buku tu, kita dah sampai rumusan yang sama dengan rumusan yang disampai. Itu lagi menguatkan apa yang rumusan yang kami capai. Nanti saya cerita lah. Okey, sekarang ni kita baca martabat ke-40.